Salam sejahtera, nama saya Yong Su Cheng. Hari ini saya akan membawa para penonton mengupas satu tajuk yang sering diabaikan oleh rakyat Malaysia, iaitu budaya membaca di era pasca moden. Apakah budaya membaca? Kamus Dewan edisi keempat telah mendefinisikan membaca sebagai memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. Seorang profesor antropologi yang sastera iaitu Suwardi Indraswara pernah mendefinisikan budaya sebagai kehidupan manusia yang sentiasa memelihara dan mengejarkan pelbagai tindakan yang boleh menghasilkan tindakan budaya. Jadi, budaya boleh didefinisikan secara teratur dan berkelanjutan dalam kehidupan. Di Malaysia, budaya membaca semakin menyimpang daripada makna asalnya kerana kebanyakan rakyat Malaysia membaca hanya untuk mencapai tujuan yang tertentu. Kadar literasi yang diumumkan oleh UNESCO pada tahun 2021 telah meletakkan negara kita pada tangga ke-82. Kadar literasi negara kita hanya 93.7% berbanding 94.8% pada tahun 2018 dan 95.1% pada tahun 2017. Kadar literasi semakin menurun. Yang menyedihkan lagi, kita melihat laporan kajian HSBC Malaysia pada tahun 2020 telah mendapati bahawa jumlah masa yang digunakan oleh rakyat Malaysia untuk membaca buku ialah 2 jam seminggu. Pada masa yang sama, negara-negara maju seperti negara China, Rusia, France, rakyatnya mengambil masa selama 7 jam seminggu untuk membaca buku. Negara-negara jiran kita seperti Thailand dan Filipina juga mengambil masa selama 8 jam seminggu untuk membaca buku. Hal ini secara langsung telah mempengaruhi kadar literasi negara kita. Kerana semua negara yang saya sebut tadi berada pada kedudukan yang lebih tinggi daripada Malaysia. Jadi para penonton, sila fikir-fikirkan dan renung-renungkan mengapakah kadar literasi tidak bertambah baik seiring dengan perkembangan Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan iaitu dasar kepada pendidikan Malaysia bertujuan untuk melahirkan insan yang berpotensi, seimbang dan harmonis dari segi jeri iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Tetapi untuk melahirkan individu yang berfikiran minda kelas pertama, kita bukan sahaja memerlukan ilmu yang diperoleh dalam buku teks di sekolah sahaja, tetapi juga pengetahuan umum dari buku-buku lain. Hal ini mengakibatkan pendidikan di negara kita sentiasa dikritikan kerana tidak berjaya melahirkan para pelajar yang dapat berfikiran secara kritis dan kreatif, tetapi hanya melahirkan pelajar yang dapat menjawab soalan untuk mendapat A sahaja. Memang tidak boleh kita nafikan bahawa kebanyakan pelajar pada masa kini hanya membaca buku teks sahaja kerana mereka menganggap bahawa tujuan membaca hanya untuk lulus dalam peperiksaan semata-mata. Mereka menganggap bahawa ilmu yang diperoleh melalui buku teks sudah cukup untuk membantu mereka dalam kerjaya mereka. Jadi, ujian pencapaian skala rendah telah dimansuhkan pada tahun 2021 bagi mengatasi masalah tadi. Kajian pasukan analisis Peabody.com juga menunjukkan seramai 76% rakyat Malaysia diklasifikasikan sebagai sasaran buku. Tetapi 22% tidak berminat langsung untuk membaca buku. Daripada 76% itu, hanya 59% cuba untuk membeli lebih daripada sebuah buku. Jenis buku yang paling popular ialah fiksi dan 53% memilih hobi dan kegemaran. Genre yang paling popular ialah genre horror, diikuti dengan romans dan jenayah. Buku digital dan buku audio pada era moden ini sudah mendominasi pasaran buku di kebanyakan negara. Tetapi di Malaysia, keperluan buku digital masih berada pada tahap yang rendah. Data ini jelas menunjukkan e-book dan audiobook hanya menarik 15% dan 8% pembaca buku. Akhirul kalam, budaya membaca merupakan asas kepada pembangunan sesebuah negara. Kelembapan fikiran dan kekeringan idea telah mengakibatkan berlakunya pengangguran pada zaman ledakan wabak COVID-19 ini. Jadi, hanya dengan pembacaan, kita dapat meluaskan horizon ilmu serta menyediakan diri untuk menyumbang kepada revolusi perindustrian keempat yang rancak dibangunkan oleh kerajaan.
para penonton yang dikasihi, sila hentikan bermain dengan gadget elektronik. Memanfaatkan masa anda dengan membaca. Sekian, terima kasih.